Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, perbualan tentang cinta ini jadi perbualan biasa. Kita tak ada baca dah, ada banyak kisah-kisah yang sangat meruntun hati kita. Contohnya, isteri Nabi selalu dicium Nabi. Selalu dicium. Muslimat sekalian, kita biasa tak cium cucu? Biasa tak cium cucu? Cium cucu lagu mana? Cium pipi, lagi? Dahi, lagi? Gitulah. Lepas tu tok lelaki, biasa tak? Ustazah ni malu, aduh tanya, dah lah dalam masjid. Tanya soalan lagu tu. Biasanya, perbuatan tersebut bila hubungan suami isteri. Sedangkan Nabi, dia buat hal demikian bukan dalam hubungan suami isteri. Dalam perbuatan biasa, duduk-duduk, makan-makan. Bahkan dikhabarkan oleh isteri Nabi, waktu berpuasa pun Nabi meneruskan perbuatan tersebut. Nak keluar daripada rumah, bukan sakat cium tangan, cium pipi ke cium ni, bukan jangan buat sambil live lah. Jangan sambil rakam lepas tu share lah. Maksudnya itu menjadi satu rutin di antara Nabi dengan isteri. Sampai lagu tu. Jadi tak salah pun nak buat. Ustazah tak besok ke pesel tu lelaki. Kalau buat Ustazah tak tahu jadi gapo lah. Tak boleh Ustazah. Tak boleh. Geli-geli. Lagu tu. Nak royaknya, kita ni tak biasa buat sunnah Nabi. Siapa jadi geli, siapa dikatakan buang tabiat. Kalau baca ni, kita akan jumpa yang pelik-pelik lagi. Kalau kita tengok cerita romantik Mak Saleh, romantik arti tu, romantik arti ni, tak ada yang lebih romantik melebihi daripada romantiknya Nabi SAW dengan para isteri. Sebab itu bila kita buat tu, bukan saja-saja. Kalau saya tanyalah, siapa orang puas sini yang sokmo sikat rambut suami? Saza botok dah, tak ada rambut. Siapa sokmo sikat rambut tu lelaki? Baca dalam ni ada cerita Nabi bukan tak boleh sikat sendiri. Mana mudah kok. Tapi Nabi akan hulur kepala kepada isteri untuk disikat. Bahkan masa tu Saidatina Aisyah sedang uzur duduk dalam rumah, Nabi dalam masjid. Sebab kita tahu rumah ke sambung dengan masjid. Nabi panggil Aisyah dan Nabi hulur melalui tingkap. Bukan masuk dalam rumah, hulur melalui tingkap. Lepas tu minta apa? Minta Saidatina Aisyah sikat. Bermanja. Kita tak salah buat lagu tu. Balik rumah habis, keluar mata. Bapa, kau tikat, Allah pala. Beza sebab masjid, rumah Nabi betul-betul sebelah. Nabi nak iktikaf, waktu yang sama mungkin rambut Nabi sudah terganggu sikit sebab Nabi ni kemah. So Nabi tak perlulah nak masuk dalam rumah Nabi hulur gitu je. Tapi nak sebutnya apa yang Nabi ajar. Kita ni orang puas kalau boleh nak suami manja-manja kita deh. Tapi cara Nabi ajar isteri bagaimana untuk memanjakan Nabi. Nabi yang minta hulur pala, sikat rambut. Mungkin ada di kita semua hidup nikah 40 tahun tak pernah sikat. Baru dengar hari ni Nabi buat. Ustazah lagu mana? Rambut dah tak ada. Dah gosok je lah pala tu sambil doa, tumbuhlah balik. Tak apalah kalau dah terlepas, sampaikan ilmu tu kepada ni. Sebenarnya yang kita nampak adalah yang saling bersentuh adalah sikat dengan rambut. Tapi sebenarnya yang saling bersentuh adalah hati yang menyikat dan disikat. Kalau kita betul buat sunnah Nabi ni daripada awal nikah, semua masalah rumah tangga jadi kecil. Tapi kita tak biasa buat sunnah-sunnah Nabi ni. Itu yang banyak masa muka, kalau balas susah nak ni, benda kecil jadi besar. Sebab apa? Siapa yang beramal sunnah Nabi dalam rumah tangga, rahmat Allah turun. Syaitan tak boleh nak ganggu hubungan ni. Jadi sampaikanlah ilmu-ilmu berharga ni kepada anak-anak kalau kita dah terlambat buat. Tapi sebenarnya boleh je buat, tak ada alasan tua. Sebab Nabi masa buat semua-semua benda romantik ni, umur Nabi dah 60 lebih.
Sebab Nabi nikah dengan Aisyah umur 53. Kebanyakan kisah romantik diceritakan oleh Sayyidina Aisyah sehingga umur Nabi 63. Jangan kita kata orang tua tak ada dah buat-buat supaya tu. Nabi tunjuk contoh ketika usia emas. Jadi tak ada alasan tua ataupun muda untuk beramal dengan sunnah Nabi. Jadi cukuplah sekadar itu perkongsian kita bercinta cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah muslimin muslimat yang ya. Ada soalan ni deh. Saya tengok soalan ni. Masya-Allah. Saya baca tapi kalau jawab jadi panjang. Saya baca je dulu. Assalamualaikum Ustazah. Soalan, saya kematian suami yang melawat kawan-kawan sepasang suami isteri. Yang melawat, okey. Saya kematian suami, dia dalam edah. Yang datang melawat kawan-kawan sepasang suami isteri, duduk di ruang tamu. Sama-sama bolehkah saya layan yang ada suami sama-sama datang? Ustazah, saya dalam edah tapi malam saya keluar di kawasan rumah, kemas di luar kawasan rumah, sirah-sirah pokok, nyapu-nyapu macam itulah. Okey, bolehkah Ustazah? Saya seorang kerja kerjaan, cuti hanya 3 hari. Lepas edah suami meninggal, terus bekerja seperti biasa. Boleh ke buat angka anak bulan Islam? Boleh ke buat angka anak bulan Islam? Boleh ke buat anak? Boleh ke buat anak angkat? Dia tinggal huruf T. Jadi boleh ke buat angka anak bulan Islam? Anak bukan Islam. Okey. Buat anak angkat anak bukan Islam. Nombor 5, bolehkah berhubung untuk bersilaturahim dengan anak angkat yang bukan Islam tadi? Bolehkah terima hadiah dari dia? Bolehkah sunat duha untuk 4 rakaat? Dan 9 buat 2 rakaat, jam 11 buat 2 rakaat. Okey. Semua soalan ni bagus-bagus tak? Saya jawab rekah. Tapi rekah pun insya-Allah rekah lah. Soalan pertama, dia datang melawat tu, ada isteri lepas tu ada suami dia sekali. Jawapannya tak ada masalah. Dia datang tapi dalam keadaan kita semua jagalah berpakaian yang tidak berwarna-warni, tak berhias apa. Tak kadang tu rasa sebersalah. Rakyat ketul lelaki demo duduk luar tapi ni mari dengan suami isteri. Jadi kalaulah itu kawan yang biasa, maka dalam situasi yang terjaga, isteri pun ada. Yang tak boleh suami je datang. Suami je datang. Betul lah tu. Suami je datang, isteri tak mari. Ambo ni wakil isteri ambo, zat ziarah. Waktu memang tak boleh. Ni isteri tu kawan, lepas tu suami tepan. Tapi moleknya suami tunggulah dalam kereta. Tapi kalau dah sapa, bukanlah menjadi satu kesalahan sampai dikatakan haram, langgar edah dan sebagainya. Okey, yang kedua, saya dalam edah keluar. Tak ada masalah keluar sirai pokok semua tu, tak ada masalah. 40, kalaulah edah kematian suami 4 bulan 10 hari tak keluar, jadi gapo? Tak jadi orang kalau tak tubik. Ya Allah, tak kira tok laki mati, pokok mati juga. Sialah ke pokok. Gila sial, tak ada masalah. Tak payah tunggu malam, sial pun boleh. Pagi-pagi tubiklah ambil udara apa semua. Tak payah pakai dalam keadaan yang sebagaimana wanita edah. Tak boleh berhias, pakai gambar-gambar yang warna-warna yang gelap. Lepas tu tengok suasana yang okey, tak ada masalah. Masya Allah. Ada pula binatang-binatang pergo mati tak boleh makan. Jadi boleh, tak ada masalah. Bahkan wanita yang beredah boleh pergi rumah anak-anak dia, boleh pergi rumah yang biasa dia pergi. Cari jakim tata cara wanita beredah. Sebab kalau kita tak faham, orang ni baru kematian suami, duduk sore-sore kat rumah. Jadi apa? Kecek nanti cekek pula. Kecek sore nanti. Tengok bilik, tengok tuala tok laki, tengok tiba-tiba habis dah mandi ke. Sore-sore. Kalau tak sambut tak apa, tiba sambut. Mandi dah. Dok, sungguh ni boleh berlaku kemurungan, betul tak? Boleh berlaku kemurungan. Saya pernah dipanggil oleh seorang anak. Mak dia ni dah berapa bulan dah suami meninggal, tak keluar-keluar daripada rumah. Nak keluar melangkah pintu pun tak keluar. Sebab apa? Masa edah tu dia memang buat gitu, dia tak keluar langsung. Sampai dia mula bercakap-cakap seolah suami dia ada lagi. Sampai gangguan apa semua. Bagi wanita yang beredah,
Dalam situasi dan keadaan sedih sangat ni, hidup 40 tahun berkongsi suami tak ada. Anak-anak seorang pun tak boleh nak teman sebab semua kerja belaka. Jadi dibenarkan ibu ini menghabiskan eddahnya di rumah yang biasa dia pergi. Bukan tiba-tiba mak nak pergi habiskan tempoh edah di Bali. Tiba pergi Bali tu, duduk di resort. Tu memang tak boleh lah. Sebab ada orang yang buat gitu. Nak ni tak dibenarkan di rumah yang biasa. Rumah anak. Kalau anak semua dirasa anak ustazah dia sibuk nanti saya sore. Boleh tak nak pergi rumah kakak? Boleh lah. Rumah adik-beradik tu rumah yang biasa. Dan selamat daripada fitnah. Supaya adalah orang yang teman, orang yang bantu, orang yang dengar. Tujuannya adalah untuk menjaga fitnah, untuk menjaga apa batasan-batasan ada. Okey, faham